Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Sir Azman, iaitu pensyarah yang mengajar kami subjek Wastewater and Water Supply Engineering. Nama saya Nurul Yusra binti Muhammad Firdaus, nombor matriks 07 DKA 19 F1076. Saya akan menerangkan tentang 5 ciri fizikal kumbahan. Antara ciri-ciri fizikal kumbahan ialah pepejal, bau, warna, suhu dan kekeruhan. Saya akan menerangkan dengan lebih terperinci antara kelima-lima ciri fizikal tersebut. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang pepejal. Pepejal ialah bahan pencemar yang terdapat di dalam air sisa yang terdiri daripada bahan organik dan bahan bukan organik. Bahan organik merupakan bahan semula jadi daripada haiwan atau tumbuhan yang mati dan reput di dalam air tersebut. Manakala di dalam istilah biologi pula, pereputan bermaksud perubahan organisma hidup kepada tahap jirim yang ringkas. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bau. Bau terhasil daripada kumbahan domestik segar yang mempunyai sedikit sabun dan bau minyak. Kumbahan basi mempunyai bau yang sangat kuat, manakala bau pada kepekatan yang rendah tidak memberi kesan, tetapi kepekatan yang tinggi menyebabkan selera makan yang buruk, penggunaan air yang lebih rendah, pernafasan terganggu, muntah dan penyakit lain. Yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang warna. Air kumbahan domestik biasanya berwarna coklat cerah, manakala air buangan sisa kumbahan berwarna kelabu gelap. Air kumbahan akan bertukar warna setelah memasuki tangki septik. Air kumbahan yang berwarna bertukar menjadi hitam disebabkan pencampuran bahan enap cemar di dalam tangki septik. Pada suhu melebihi 20 darjah Celsius, kumbahan akan berubah warna dari segar menjadi hitam dalam 2 hingga 6 jam. Manakala bagi suhu pula, suhu normal kumbahan biasanya lebih tinggi daripada bekalan air kerana aktiviti domestik dan perindustrian. Suhu juga bergantung pada lokasi geografi. Suhu tahunan kumbahan adalah dalam lingkungan 10 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius. Kenaikan suhu boleh menyebabkan perubahan spesies ikan yang terdapat di dalam air. Dan yang terakhir ialah kekeruhan. Kekeruhan disebabkan oleh kehadiran sisa pepejal di dalam air. Oleh itu, semakin banyak sisa pepejal, semakin tinggi kekeruhan air yang berlaku. Air yang bersih biasanya berwarna jernih. Kadar kekeruhan yang tinggi menyebabkan air berbau dan mengurangkan proses pembasmian kuman. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. This is a process of primary treatment, di mana proses-proses rawatan utama air sisa dapat dilihat pada sebelah kiri gambar raja yang tertera pada slide ini. Primary treatment ataupun lebih dikenali sebagai rawatan utama air sisa. Rawatan primer menghilangkan bahan yang akan terapung atau mudah mengendap secara graviti dan dijalankan dengan menempatkan air sisa dalam satu kawasan takungan yang besar. Ini merangkumi proses fizikal penyaringan, pemadaman, penghapusan pasir, dan pemendapan. Skrin dibuat dari batang logam yang panjang dengan jarak yang dekat serta sempit. Ianya berfungsi untuk menyekat serpihan terapung seperti kayu, kain buruk, dan benda besar lain yang dapat menyumbat paip atau pam. Dalam bidang pertanian moden, layar dibersihkan secara mekanik dan bahan tersebut segera dibuang melalui proses penguburan di perkebunan. Kominutor dapat digunakan untuk menggiling dan mencincang serpihan yang melewati layar. Bahan yang dicincang dikeluarkan kemudian melalui proses pemendapan atau pengapungan. Ruang grid adalah tangki sempit yang panjang yang dirancang untuk melambatkan aliran sehingga pepejal seperti pasir, tanah, dan kulit telur akan keluar dari air. Grid menyebabkan kehausan berlebihan pada pam dan peralatan kilang lain. Penyingkirannya sangat penting di bandar-bandar dengan sistem pembetungan gabungan yang membawa banyak kelodak pasir dan kerikil yang mencuci jalan atau mendarat semasa ribut. Pepejal terampai yang melalui skrin dan ruang grid akan dikeluarkan dari kumbahan di tangki pemendapan. Tangki-tangki ini juga dikenali sebagai penjelasan utama,
di mana tangki ini mengambil masa sekitar 2 jam masa penahanan untuk penempatan gravitasi berlaku atau lebih dikenali sebagai tujuan pemendapan bahan pepejal. Apabila kumbahan mengalir perlahan-lahan, pepejal secara beransur-ansur tenggelam ke dasar. Pepejal yang terenap hasil dari takungan awal tadi dikenali sebagai enap cemar, mentah, dan digerakkan di sepanjang tangki oleh pengikis mekanikal. Enap cemar dikumpulkan dalam hopper dan seterusnya akan dikeluarkan menggunakan pam. Peranti pelindung permukaan mekanikal mengeluarkan grease, minyak, dan bahan terapung yang lain. Tujuan utama rawatan awal air sisa ini dilakukan adalah untuk melindungi komponen loji kumbahan dengan mengasingkan bahan-bahan yang boleh menyebabkan sistem tersumbat dan kerosakan peralatan mesin. Secara umumnya, proses rawatan awal air sisa terdiri daripada proses penyaringan, screening, pencarikan, shredding, penyingkiran grit removal, pra-pengudaraan, pre-aeration, dan penambahan bahan kimia, chemical addition. Rawatan utama dalam proses rawatan awal air sisa pula bertujuan untuk mengeluarkan pepejal organik terlarut dan pepejal terampai. Kebiasaannya dalam proses ini, jangkaan untuk bahan-bahan organik terlarut dan terampai disingkirkan adalah dalam 90 hingga 95% pepejal terlarut, 40% hingga 60% pepejal terampai, dan 25 hingga 35% adalah permintaan oksigen kimia. Kaedah pemendapan boleh digunakan untuk membuang sisa pepejal terampai yang terdapat pada air sisa. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Sir Azman. Saya Sarah Lucisan, nomor matriks 07 DKE 19F1094 dari kelas DKE 3C Jabatan Kejuruteraan Awam. Saya akan menerangkan tentang pengaktifan enap cemar atau dikenali sebagai activated sludge. Pengaktifan enap cemar merupakan teknik rawatan di mana air kumbahan dan penggunaan semula enap cemar biologi yang penuh dengan mikroorganisma dicampurkan bersama dan diudarakan. Seterusnya, pepejal biologi dipisahkan dari air kumbahan yang dirawat dalam kolam penjernih dan kemudian kembali semula ke proses pengudaraan atau dikumpulkan ke bahagian terbuang. Proses ini berlaku apabila mikroorganisma bercampur secara sekata dengan bahan organik yang baru masuk, lalu membiak dengan lebih banyak menggunakan bahan organik sebagai makanan. Semasa mikroorganisma membiak dan bercampur dengan udara, organisme-organisme akan berpaut antara satu sama lain. Proses ini dinamakan flokulasi. Flokulasi bermaksud pengumpulan zarah-zarah halus menjadi zarah-zarah yang lebih besar. Proses ini bermula di dalam tangki pengudaraan dan merupakan mekanisme asas untuk menyingkirkan pepejal terampai di kolam penjernihan terakhir. Setelah bercantum, mikroorganisme ini akan mendap dan bersedia untuk proses seterusnya. Air kumbahan terus dirawat dengan mengalirkan air kumbahan secara berterusan ke tangki pengudaraan di mana udara disuntik untuk mencampurkan air kumbahan dengan enap cemar diaktifkan. Ini juga untuk membekalkan oksigen yang diperlukan oleh mikrob untuk terus hidup serta memberi makanan kepada bahan organik. Proses yang terlibat dalam pengaktifan enap cemar adalah pengudaraan air sisa dengan kehadiran mikroba, pemisahan pepejal cecair diikuti proses pengudaraan, pelepasan efluent, membuang biomas lebihan dan pulangan baki biomas kepada tangki pengudaraan. Oke. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada saya Muhammad Harizal bin Nurdin, kad matriks 07 DKE 19F 1083. Oke. Pada petang ini saya akan membentangkan tentang soalan D, yaitu namakan pengendalian pepejal untuk rawatan enap cemar. Oke. Rawatan yang sesuai untuk pepejal dalam rawatan enap cemar yaitu rawatan premier. Dalam rawatan ini, enap cemar dirawat secara fisikal dan kimia untuk menyingkirkan bahan-bahan terampai seperti bahan berbentuk pepejal, minyak, ataupun sampah. Rawatan utama biasanya dibuat yaitu pemendapan. Pemendapan adalah merupakan teknik untuk menyingkirkan pepejal terampai dengan cara mendapan.
Kaedah ini lebih efektif dan menjimatkan kos. Kaedah fizikal lain boleh digunakan adalah melalui teknik pengapungan. Melalui kaedah ini, udara akan disuntik ke dalam air untuk menghasilkan buih. Buih-buih yang terhasil ini akan memerangkap partikel-partikel untuk disingkirkan. Oke, di sini kita ada dua kaedah, yaitu kaedah mendapan dan juga kaedah pengapungan. Oke, dalam secara kimia pula, bagi rawatan secara mekanikal ini, 50% hingga 70% pepejal terampai dan 25% hingga 40% BODs boleh disingkirkan. Proses rawatan kimia yang digunakan ialah dua jenis, yaitu koagulasi dan flokulasi, untuk mengasingkan pepejal terampai. Koagulasi ialah proses memasukkan bahan kimia ke dalam air. Bahan kimia ini akan bertindak balas dengan air dan mengikat zarah-zarah koloid sehingga menjadi gumpalan. Gumpalan ini dibiarkan mendap dan air bersih akan disalurkan keluar. Oke. Itu saja untuk soalan D ini. Sekian, terima kasih.